Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa. Alhamdulillah, kita kembali semula di episod yang ke-9. Pada episod yang lepas, kita dapat pelajari tentang hipokondriasis atau lebih dikenali sebagai illness anxiety disorder, di mana seseorang itu mengalami ketakutan yang melampau dan berterusan kerana percaya mereka mempunyai penyakit yang serius atau mengancam nyawa walaupun tiada gejala yang ketara. Pada episod kali ini pula, kita akan membincangkan tentang kategori penyakit psikiatri yang belum pernah kita kongsikan, iaitu kecelaruan personaliti. Penyakit ini boleh mengganggu fungsi kehidupan walaupun tiada ada berlaku sesuatu atau ada punca yang ketara. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kita akan dapat mempelajari tentang borderline personality disorder atau lebih dikenali sebagai BPD. Mari saya kenalkan klien ke-9 di musim kedua Jiwa menerusi topik BPD bukan split personality. Di studio, kita ada Nurul Hikmah Zakaria, tetamu kita berusia 32 tahun. Nurul, terima kasih datang Nurul. Terima kasih kerana menjemput. Jiwa amat berbesar hati atas kesudian Nurul untuk bersama kami di Jiwa. Kita nak cakap tentang BPD ini. Bukan sesuatu yang selalu diperkatakan. Boleh tak Nurul cerita sikit? Apakah gejala-gejala yang Nurul alami pada peringkat awal perkara ini bermula? Okey, BPD ni mula-mula saya ingatkan mood swing biasa tau, macam kita datang bulan. Mood swing macam datang bulan. Sebab mood swing dia tu berubah sangat cepat tau, macam hampir setiap hari mood dia tu sekejap sekejap okey, sekejap tak okey lah. So mula-mula ingatkan macam itu memang perangai perempuan tau, perangai biasalah normal menyalahkan period lah. Macam tu. Lepas tu adalah dia punya simptom-simptom yang macam boros, suka shopping apa semua. Itu pun minta maaf lah, bukan kita nak salahkan perempuan, perangai wanita perempuan juga kan. Yes. Jadi mula-mula memang tak perasanlah itu gejala dia, sampailah tahun 2019 saya first diagnose kena dapat diagnosis. Okey. Saya nak tanya Nurul sikit. Nurul kata mood swings. Mood tu berubah daripada mood apa ke apa? Okey, dalam masa satu hari saya punya emosi tu boleh berubah banyak emosi. Contohlah, apa-apa mula-mula saya dah happy, tiba-tiba saya tengok cerita sedih, saya sedih. Bukan tengok cerita sedih tu tak apa. Kadang-kadang benda tu tak patut sedih, Terlampau sedih. Terlampau sedih. Orang lain sedih tapi Nurul sedihnya terlampau berpanjangan. Bukanlah berpanjangan, maksudnya ambil masa lama, tapi tiba-tiba ada benda lain trigger, saya boleh marah pula. Marah tu pula maksudnya keterlaluan. Macam tu. Maksudnya dia punya kontrol tu dah lari ya. Betul. Jadi mungkin tak orang doktor pun mungkin akan diagnose bipolar. Betul. Mula-mula saya pun di-misdiagnose lah. Mungkin mereka fikir saya bipolar sebab saya ada simptom tu. Tapi kemudian bila saya dah masuk ward psychiatry, diorang dah tengok macam mana saya duduk dekat dalam ward tu, diorang tahulah sebenarnya saya bukan bipolar tapi saya BPD. BPD, borderline personality disorder. Yes. Okey. Nurul sendiri kan mesti bila ada buatkan kajian sendiri kan bila diberitahu ada bipolar tu. Betul. Okey. Apa yang kajian
apa yang Nurul dapat daripada pembacaan tu? Okey, sebenarnya perbezaan BPD dengan bipolar adalah bipolar punya episod dia berepisod tau. BPD punya mood swing dia hari-hari. Itu yang membuatkan saya rasa macam betul ke saya ni bipolar sebabnya mood swing saya sangat cepat berbanding dengan bipolar. Dan lagi satu, kalau bipolar dia ada masalah self esteem which is dia tak confident, tapi BPD dia ada self image which is dia punya tak confident tu adalah pada diri dia. Dia rasa macam dia macam contoh tak sempurna lah. Yes, dia betul. tak cantik lah. Betul. Walaupun dah okey dah pun. Walaupun orang lain dok cakap, kau dah cantik lah, tapi saya tak rasa diri saya tak cantik. Walaupun dah make up 2 jam, sekejap lagi kan saya dah nak keluar dah. Saya keluar, saya boleh duduk dalam kereta, saya rasa saya tak nak keluar. Saya rasa macam, ramai lagi yang cantik. Saya rasa saya tak confident. Nurul minta maaf lah. Kalau orang yang tak tahu benda ni, dia kata itu benda biasalah untuk seorang wanita. Sampai ada orang cakap saya kufur nikmat. Sebabnya dah kau dah cantik patutnya dah. Bersyukur Dah lah. patut bersyukur dah. Kau tak cacat sila pun. Tapi apa masalah kau? Sampai tahap contohlah bila kawan upload gambar saya tak confident, saya suruh dia delete. Saya punya tahap rasa tak confident tu sampai macam selagi saya tak nampak cantik, saya tak bagi diorang upload gambar. Okey. Jadi rasa diri itu tidak sama dengan pandangan orang lain. Betul. Apa lagi gejala yang membuatkan doktor bagi diagnosis BPD itu, bukannya bipolar? Saya rasa takut diabaikan, which is takut diabaikan. Takut ditinggalkan. Ya, betul. Rasa macam takut kalau orang tak betul. Macam bila saya berkawan ke bercinta ke, saya bersungguh-sungguh untuk nak pastikan setialah, umpama macam tak nak diorang tinggalkan kita. Bila diorang tinggalkan kita, kita rasa macam bersungguh-sungguhlah sedih dia tu. Ada kemungkinan tak Nurul ada cemburu tu lebih sikit daripada orang lain? Saya tak pasti. Bagi saya kan, saya cakap mula-mula saya nampak macam perempuan biasa. Tapi bila saya dah lama saya kaji balik, bila saya tahu saya BPD, baru saya tahu yang itu sebenarnya bukan macam orang lain. Betul. Bagaimana pula dari segi cubaan nak cederakan diri apabila tak mampu nak kontrol emosi kan? Okey, itu salah satu jugalah. Dia macam ni tau, bila kita dah terlalu stres kan, kita rasa macam kita tak tahu nak buat apa, sampai kita rasa macam mungkin nak hilangkan rasa sakit kita tu, sampai kita nak cederakan diri kita lah. Salah satu dia macam tampar diri sendiri tanpa kita sedar. Macam kita terlalu menjerit ke, marah ke, saya tampar diri saya, lepas tu saya sakit sendirilah. Saya sedar yang aku dah tampar diri aku 5-6 kali tadi rupanya. Baru rasa macam sakit. Pernah baling barang, lepas tu bila barang tu dah kena tangan kaca ke apa kan, sampai berdarah dah tangan. Nurul, pernah tak orang kata ini bukan sakit, mengada-ngada? Sengaja nak attention. Macam tu. Pernah je. Termasuk family saya sendiri pun pernah juga guna ayat sama. Macam mungkin orang tak faham emosi. Tambah lagi, emosi saya kan berubah. Kalau dulu kekasih saya, diorang berfikiran macam, tadi elok je nangis-nangis sedih. Tiba-tiba marah pula. Macam tiba-tiba dibuat-buat. Macam Macam betul ke berlakon. tadi nangis? Macam Betul air mata lah. betul. Betul. Betul ke tadi air mata betul? Boleh berhenti pula menangis tu, marah pula macam tu. Sukar nak dipercayai macam tu. Betul. Okey, Nurul, terima kasih atas perkongsian. Banyak lagi soalan nak ditanya. Okey. Tetapi jiwa berehat seketika. Kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan borderline personality disorder. Personality disorder berbeza dengan penyakit mental ataupun psikiatrik yang lain kerana apa? Kerana ia melibatkan perubahan personality orang itu berbeza daripada orang lain. Mereka mempunyai rigid cara berfikir, cara kawal emosi dan cara kelakuan mereka. Pada mereka, semua orang begitu. Tetapi pada orang sekeliling, mereka itu sebenarnya berbeza. Mereka selalunya tidak dapat melihat pandangan orang lain. Dan mereka merasakan pandangan mereka itu sama dengan orang lain dan orang lain tidak ada pandangan yang berbeza. Dan sebab itulah menyebabkan emosi mereka tidak terkawal, kelakuannya berbeza dan menyebabkan masalah
interpersonal, maksudnya hubungan dengan ahli keluarga dan rakan. Itulah menyebabkan mereka ini selalu dilabelkan sebagai mereka yang bermasalah. Dikatakan sengaja mencari perhatian dan banyak helah. Sebenarnya itu salah. Apa yang selalunya yang orang salah faham tentang BPD ini? Okey, BPD dengan split personality tadi tanya. Berbeza sebab BPD ni emosi dia berubah. Split personality ni dia perwatakan berubah. Okey, bagus Nurul. Ingatkan saya untuk bertanya Nurul lagi yang split personality tak sama dengan BPD. Betul. Dan orang selalu confuse pasal itu kan? Ya. Agak-agaknya apa mungkin buat orang confuse? Sebab perkataan personality. Betul. Dia selalunya dia orang ingatkan mereka ini tiba-tiba bertukar jadi orang lain. Yes. Dalam diri itu ada ada lain. Nurul lah, ada Hikmah lah, ada Siti lah. Padahal apa yang berlaku adalah perubahan dari segi emosi. Betul. Bukan personality. Betul. Jadi ada tak orang kata yang Nurul ni tidak pandai kawal emosi? Itu sebenarnya tak ada orang cakap, tapi saya sendiri yang perasan dalam benda tu. Orang lain tak pernah pun perasan yang saya tak pandai kawal emosi. Bagi orang lain macam benda tu nampak biasa je lah. Sebabnya diorang cuma nampak macam bila saya marah keterlaluan. Itu sahajalah. Mungkin diorang rasa macam, kau ni panas baran lah. Kalau marah panas baran. Bila sedih macam, dia ni terlalu sensitif lah, sedih sangat. Padahal itu adalah BPD yang emosinya dia tidak boleh kawal. Doktor sini cakap dia kalau apa-apa emosi dia terlalu letak sangat emosi tu sampai dia tak boleh kontrol emosi dia. Jadi ketidakbolehan untuk kawal itu bukannya sengaja tak nak cuba kawal. Ya, betul. Memang tak mampu untuk kawal. Ya, kalau orang tak faham, orang fikir kita sengaja dan kita saja berlakon. Saya cakap macam kita yang over. Jadi dikatakan kita ni sensitif. Betul. Ada tak benda yang macam selalunya akan trigger untuk ataupun untuk cetuskan perubahan emosi itu? Betul, ada banyaklah. Buat masa sekarang ni yang paling trigger saya adalah arwah ibu saya lah. Arwah ibu saya meninggal disebabkan COVID pada tahun lepas, dan masa arwah ibu saya meninggal kena COVID tu, hari yang arwah ibu saya meninggal, saya ditidurkan selama 6 hari. Ditidurkan sebabkan COVID jugalah. Jadi saya bangun lepas pada tu saya lagi rasa macam kehilangan yang sangat-sangat kehilangan lah. Ini untuk orang yang tak ada BPD pun akan terkesan, Nurul. Ya, jadi bila saya dengar orang meninggal akibat COVID, macam arwah Siti Sarah semua, jadi saya akan rasa sangat-sangat terkesan. Betul. Dan orang kata tak pandai kawal perasaan. Betul. Orang tak faham, orang tak faham. Duduk dekat tempat kita, orang takkan faham. Ya, kehilangan tu berbeza-beza maknanya pada setiap orang, kan? Betul. Minta maaf, saya terkesan juga bila dengar apa yang Nurul kongsikan. Tak apa. Nurul pernah tak dimasukkan ke dalam ward? Sebab selalunya personality ni dia bukan kita consider macam masalah yang berat, kan? Ya, betul. Tapi pernah tak Nurul dimasukkan ke dalam ward? Okey, disebabkan macam saya cakap tadi lah, saya terlalu trigger banyak benda, dan baru-baru ni saya kehilangan arwah ibu saya. Dan arwah ibu saya adalah tunjang saya jugalah, macam banyak bagi sokongan lah, kan. Jadi saya baru-baru jugalah saya masuk ward PSY disebabkan terlalu emosi kot, kan. Jadi saya sendiri yang pergi dekat hospital. Pergi sendiri dapat bantuan? Yes, betul. Sebabnya macam ni, doktor sendiri cakap dekat saya masa lepas saya keluar daripada hospital kerajaan lah, kan. Dia cakap dekat saya kalau contoh emosi saya masih lagi tak boleh kontrol sebabkan kehilangan ibu, saya rasa depression, andai kata saya ada rasa nak membunuh diri ataupun cubaan untuk membunuh diri dan sebagainya, bolehlah dapatkan rawatan. So saya tak nak, itulah macam saya cakap lah tadi, saya terus pergi dapatkan rawatan lah. Jadi masa saya bagi tahulah dekat doktor, saya cuba adalah rasa untuk membunuh diri. Bukan ada cubaan lagi, belum ada cubaan, tapi rasa pun saya dah bagi tahu dekat doktor. Jadi doktor ada tanya saya adakah saya nak masuk ward PSY. Saya sendiri yang willing untuk masuk sebab saya nak tahu macam mana keadaan dalam ward tu. Cerita sedikit pengalaman semasa berada dalam ward. Disebabkan saya masuk dalam
lawat itulah saya lebih positif sekarang. Sebabnya Maksudnya? Ini menarik. hospital kadang kena buat sebagai promosi. Yes, betul. Sebabnya bila saya masuk dalam ward tu, kita akan jumpa lagi ramai pesakit-pesakit mental yang lebih banyak masalah daripada kita. Jadi masa tu saya baru realise lah yang masalah saya. Yes, saya baru sedar yang masalah saya tidaklah sebesar masalah orang lain. Yang orang lain lagi banyak masalah yang daripada kecil diorang hadapi. Dan satu benda yang saya rasa bukan orang biasa adalah orang normal pun belum tentu lagi nak buat apa orang kata nak solat apa semua. Orang yang dekat dalam ward PSY tu walaupun diorang tak berapa nak betul, diorang kadang-kadang salah kiblat, salah waktu solat salah, tapi diorang usaha untuk solat. Dan saya dekat sana pun berjemaah, walaupun kadang-kadang saya tengok diorang yang berjemaah pun diorang baca pun tak betul, tapi diorang usaha untuk solat. Jadi saya rasa macam satu pengalaman yang menyedarkan. Ya Allah, sangat-sangat. Sampai saya rasa macam malu kita orang normal tak buat. Kan? Jadi orang yang ada masalah psikiatri mental apabila dibantu dirawat, mereka boleh jadi macam orang yang normal lain juga. Betul. Yang penting kita jangan self diagnose. Cuba sebut self diagnose tu, ingatkan lagi orang di luar sana. Itulah sebab kenapa jangan self-diagnose? Ya, sebab saya ramai sangat kawan-kawan yang diorang agak tekanan dengan kerja diorang, apa semua kan, masalah family. Dan diorang selalu cakap, aku ni depression lah. Saya selalu sedarkan diorang, depression tu bukan benda yang biasa untuk disebut. Ya. Betul. Jangan semua orang simply sebut depression kalau tak pergi jumpa doktor dan tak pergi rawat. Kalau betul-betul depression, pergilah jumpa orang yang betul, di saluran yang betul. Jangan self-diagnose. Betul. Nurul pernah alami depression, kemurungan kan? Betul. Jadi apabila orang yang tak alami kemurungan depression, dia orang sebut depression, kesannya pada Nurul macam mana? Ya, kita dah usaha untuk pergi saluran yang betul untuk pulihkan keadaan kita. Diorang senang-senang je mengaku diorang depression. Senang-senang je mengaku. So yang kita rasa macam kita yang sakit ni pun kalau boleh tak nak bercerita dekat orang kita depression. Diorang yang tak depression, diorang mengaku diorang depression. So kadang-kadang saya rasa macam tidak adil. Tidak adil. Dan tidak patut pun. Tidak patut sebabnya sakit ni bukan sakit biasa ya. Bukan sakit biasa. Sakit ni tak nampak di mata. Jadi kita tak boleh self diagnose. Kita tak boleh rasa macam aku ni depression. Betul ke depression? Kalau betul pergi check. Sebab kita ada macam-macam teknologi untuk check. MRI and everything. Saya sendiri pun dah doktor MRI and everything. Betul. Dah buat dah apa semua. Betul. Jadi kita kena dapatkan pemeriksaan rawatan yang betul. Ada tak mendapat rawatan? Sebabnya memang mudah untuk kita kata mungkin ada orang cakap sebab-sebab lain yang membuatkan perubahan pada emosi itu. Pada Nurul macam mana? Bagi saya lah kita kena cuba banyak kita alternatif. Kita kena integratekan semua. Betul. Kita ikhtiar dengan berbagai cara dan memang saya masa pergi buat rawatan tu adalah juga ada ustaz-ustaz yang cakap saya disihir dan sebagainya dah, ahli keluarga saya disihir. Jadi saya buat kedua-duanya. Rawatan Islam pun saya buat, dengan doktor pun saya pergi juga. Dan alhamdulillah kedua-duanya tidak bercanggah lah. Tidak bercanggah. Sebab doktor sendiri pun bercakap dengan saya yang saya tak pernah melarang awak untuk berjumpa dengan ustaz, dan ustaz sendiri cakap saya tak pernah melarang awak untuk makan ubat doktor. Sebab saya jumpa ustaz yang ada PhD bahagian jin, dia sendiri pun bercakap dengan saya yang kita memang kena makan ubat. Sebab dia kata memang dalam perubatan Islam pun ada juga, perubatan moden sekarang ni ada menggunakan perubatan Islam boleh juga. Kita relatekan. Yang patut kita tak buat, yang dilarang ialah self diagnose. Terima kasih Nurul. Betul. Jiwa berehat seketika. Kembali selepas ini. Kembali semula ke jiwa. Untuk segmen terakhir, ingin saya jelaskan sekali lagi, BPD bukan split personality. Dan kita kena ingat juga ya, kadang-kadang itu perangai yang dianggap buruk bukannya salah orang itu, bukannya salah asuhan, mungkin penyakit yang tidak dikesani. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal pada Nurul, saya nak tanya Nurul satu perkara kan Nurul. Apa kesan sebenarnya ada BPD ni pada Nurul?
emosi kita kan tak stabil. Jadi kawan-kawan dengan family pun susah nak faham kita. Saya nak faham. Ada yang menjauhkan diri tak? Itu memang adalah tambah lagi masa saya dah keluar daripada buat PSY. Siapa je lah yang nak kawan dengan orang yang ada penyakit mental kan. Tapi itu yang membuatkan kita lagi kenal siapa kawan-kawan kita, siapa orang yang terdekat dengan kita, tak apalah. Okay. Saya nak tanya Nurul, macam mana Nurul nak describe emosi Nurul sekarang? Sebab nampak macam sedikit teruja ni. Sekarang Ke memang ini Nurul? Sejujurnya saya takut sebab tu saya pegang tangan saya. Saya sedikit rasa takut, ada rasa gugup dan gemetar. Tapi saya Ataupun boleh takut orang pandang Nurul tak cantik? itu pun sama. Itu pun sama. Itu pun sama juga. Okey, Itu pun sama jadi juga. saya nak cakap Nurul dah cukup. Dah cukup cantik. Ya Allah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Nurul, apakah cabarannya pula? Cabaran dia itulah saya sebenarnya saya dilahirkan dengan banyak bakat, tapi saya tak boleh pamerkan bakat saya sebabkan saya seorang yang BPD. Terlalu banyak rasa kurang sempurna tu membuatkan saya tidak menonjolkan bakat saya. Tidak ambil risiko untuk Betul. menunjukkan bakat yang Betul. ada. Nurul, Ya. pesanan untuk mereka di luar sana. Okey, pesanan untuk orang yang ada masalah penyakit mental lah terutamanya, tolonglah kuat. Kita semua diuji sebab kita kuat. Penyakit kita mungkin kita tak nampak, tapi Allah nampak. Dan ini penyakit bukan dibuat-buat. Betul. Nurul, terima kasih. Harapnya Terima Jiwa kasih juga sebab menjadi menjemput. platform pertama InsyaAllah, untuk tunjukkan bakat yang ada. InsyaAllah, insyaAllah. Harapnya perkongsian daripada Nurul memberi sedikit ilmu mengenai BPD kepada penonton di luar sana dan menunjukkan bahawa kondisi ini adalah salah satu contoh di mana ubat sahaja memang tidak berkesan dan mencukupi. Sebaliknya, sokongan daripada rakan, ahli keluarga dan diri sendiri, rawatan dalam bentuk sosial dan spiritual perlu juga untuk membantu mendapat penyembuhan yang sempurna. Rumusan saya pada minggu ini, borderline personality disorder atau BPD adalah penyakit psikiatri yang boleh dirawati. Mereka yang ada BPD, fikiran sering bertukar ganti, emosi datang dan pergi sesuka hati, mudah hilang kawalan diri. BPD terlihat suka memberontak, sering berantak, baran sukar dibuat kawan, tetapi realitinya takut ditinggalkan hidup keseorangan. Jangan menuduh mereka itu rapuh, mudah luruh, senang tersentuh. Kalau kita di tempat mereka, berjuang tak lama mana sudah layu jatuh tersungkur. Sedari kekuatan mereka, dengari, fahami, hargai. Bukan nasihat yang mereka mahu, duduk bersama, sandarkan bahu, luangkan ruang dan juga waktu. Diam itu perlu. Ada masanya diam amat membantu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Pastinya pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Siaran ulangan boleh ditonton pada hari Ahad jam 6.30 petang. Hanya di TV Al-Hijrah. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli Zakaria, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa kurniaan yang Maha Esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini.